Halo semua, dalam video ini kami ingin berkongsi satu cerita. Kami harap Anda semua dapat menonton video ini sehingga akhir cerita. Dalam dunia ini terdapat berbagai jenis orang. Ada tinggi, ada pendek, ada kurus, dan ada gemuk. Setiap individu adalah unik. Jadi, Anda tidak perlu mengubah diri Anda demi orang lain. Terdapat seorang gadis yang bernama Ginny dan mempunyai satu tanda lahir di mukanya. Tetapi Ginny tidak berasa rendah diri dan juga tidak merasa dia berbeza daripada orang lain. Ginny suka memakai makeup, tapinya bukan untuk menutupi tanda lahirnya. Dia suka memakai makeup yang unik, seperti yang dilihat oleh semua. Ginny telah memuat naik video yang dirakamnya ke Instagram. Ginny tidak mengetahui bahawa dia akan terjerumus dalam buli cyber selepas ini. Namun, terdapat sekelompok orang biasanya akan muncul di internet dan suka memberi komen yang negatif dan tidak berfaedah. Mereka dikenali sebagai keyboard warrior. Kembali kepada ceritanya, gadis ini bernama Peja. Dia suka melayari internet. Hari ini, dia melayari Instagram seperti biasa. Pada masa ini, dia ternampak video yang telah dimuat naik oleh Ginny. Selepas Peja menonton video itu, fikiran negatif perlahan-lahan muncul di hatinya. Dia mula memberi komen yang negatif di bawah video tersebut dengan mengejek mukanya, tanda lahir dan makeup yang dipakai oleh Ginny. Peja berasa komen tersebut tidak cukup lagi. Jadi, dia mengambil tangkapan gambar Ginny dan muat naik ke Instagram Story. Selepas itu, dia juga berkongsi dengan kawan untuk menghasut mereka supaya membuli Ginny.
Komen terhadap video tersebut semakin banyak. Kebanyakan komen adalah mengejek dan mengetawakan Ginny. Ginny berasa sangat sedih apabila dia melihat komen tersebut. Dia tidak mempercayai bahawa banyak orang mengejek dan mengetawakan dia. Komen tersebut menyebabkan Ginny berasa tidak selesa dan dia telah memadam video itu. Dia berfikir bahawa orang lain tidak akan memberi komen-komen yang negatif lagi tanpa video tersebut. Namun, ia bukan seperti yang dia fikir. Pada malam itu, Ginny mengalami satu mimpi buruk. Mimpi itu tentang komen-komen negatif itu tidak mempengaruhinya, tetapi dalam realiti, setiap komen negatif itu akan menyakitkan hatinya. So Abi and Posa cannot lawe. Suara yang mengejek dan mengetawakan dia semakin banyak dan kuat sehingga dia tidak tahan. Akhirnya, Ginny bangun daripada mimpi buruk itu. Dia berasa mimpi itu sangat nyata dan tidak berdaya. Jadi, dia ingin memberitahu kawan baiknya tentang perkara yang berlaku. Ethan merupakan kawan baik kepada Ginny. Ginny berharap dia boleh mendapat pertolongan daripada Ethan, tetapi Ethan berasa tidak sabar dan menganggap Ginny terlalu sensitif terhadap komen-komen tersebut. Ethan bukan sahaja tidak memberi pertolongan kepada Ginny, malah dia juga bertukar nama Ginny kepada Itek Hodo. Ethan memberitahu kepada Ginny bahawa dia sangat sibuk dan tiada masa untuk berbual. Tetapi sebenarnya, Ginny ingin berbual dengan Ethan lagi. Tetapi, dia tidak membalas mesej kepada Ethan kerana dia tahu Ethan tidak ambil peduli tentangnya. Ginny berfikir tentang apa yang dikatakan oleh Ethan dan berasa mungkin dia terlalu sensitif terhadap komen-komen tersebut. Mungkin perkara ini tidak serius seperti yang dia fikirkan. Jadi, Ginny telah melayari semula ke media sosialnya.
Namun, dia masih menerima banyak mesej daripada orang lain. Oleh kerana Ginny hanya memadamkan video, dia masih menerima banyak mesej yang mengejek dan mengetawakan dia. Ginny berasa sangat sedih dan dia membuang semua kosmetik ke lantai. Ginny ingin memadamkan aplikasi tersebut. Pada masa ini, dia ternampak satu mesej yang berbeza dengan orang lain. Dia klik masuk ke dalam mesej itu. Mesej itu amat panjang dan mempunyai beberapa perenggan yang ditulis oleh Mangkit. Hai, saya ialah Mangkit. Walaupun saya tidak tahu anda akan melihat mesej saya, tetapi saya memilih untuk menghantar mesej peribadi kepada anda, kerana saya ingin anda melihatnya. Saya melihat video anda dan menemui video anda dalam story orang lain. Saya tidak mempunyai niat jahat. Saya nampak komen negatif itu, saya berasa sangat bersalah kerana mereka membuli anda seperti itu. Saya sangat risau anda akan mengambil tindakan negatif. Saya juga tahu anda akan berasa takut dan sedih sekarang. Saya amat memahami perasaan anda, kerana saya juga pernah dibuli dulu. Pada masa itu, saya mendapat PTSD. Saya tidak mahu anda menjadi seperti saya. Anda adalah anda. Jangan pedulikan pandangan orang lain. Anda boleh mendengar lagu ini, This Is Me. Saya harap anda dapat keluar dari bayang-bayang secepat mungkin. Akhirnya, saya berharap dapat melihat video baru anda lagi. Stay strong. Mangkit merupakan satu angel. Dia memberi dorongan dan menggalakkan Ginny supaya tidak terjerumus dalam buli cyber. Mangkit telah mengkongsikan pengalaman sendirinya kepada Ginny dan berharap Ginny boleh menghadapi komen-komen negatif itu dengan berani. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. Setelah Ginny mendengar lagu yang dikongsikan oleh Mangkit, dia menggemas balik kosmetik yang disapu ke lantai tadi.
Kali ini, Ginny tidak akan mempedulikan komen-komen yang negatif lagi dan akan berani menghadapinya. Gonna send the blood, gonna drown the mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a bird, gonna drown a mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. Apakah perasaan Anda ketika menonton video ini? Sebenarnya, tujuan utama video ini adalah untuk memberi peringatan kepada masyarakat supaya tidak menjadi seorang keyboard warrior. Jika Anda mempunyai kawan yang terjerumus dalam buli cyber, sila memberi pertolongan dan tunjuk keprihatinan kepada mereka. Sekiranya Anda menjadi mangsa buli cyber, Anda boleh meminta pertolongan daripada kawan atau orang dewasa yang dipercayai seperti guru, ibu bapa dan kaunselor. Seterusnya, Anda juga boleh mengambil tindakan untuk menamatkan buli, seperti jangan membalas sebarang mesej yang Anda terima. Tambahan pula, Anda juga boleh simpan segala bukti, tidak kiranya dalam bentuk audio atau mesej. Apabila keadaan menjadi buruk, Anda boleh menggunakan bukti ini sebagai senjata untuk berdepan dengan pihak berkuasa. Baiklah, saya akan berhenti di sini. Sebelum akhir cerita, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya bukan sahaja seorang pencerita, malah saya juga seorang magician, khususnya menghukum orang jahat. Marilah kita bersama-sama melihat apakah nasib akhirnya pembuli itu. Jangan terkejut,